Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan masuk bab 1, biodiversity. Tema bagi yang pertama ini adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Kamu boleh rujuk buku teks dari muka surat 1 sehingga muka surat 8. Dalam bab 1, biodiversity, objektif pembelajaran yang akan kamu belajar adalah pelajar boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity, dan yang kedua, mewajarkan keperluan pengurusan biodiversity yang berkesan. Kita lihat subtopik yang pertama, 1.1, kepelbagaian organisma. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikan Malaysia ini sebagai satu habitat yang sangat-sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Di Malaysia ni kita ada banyak organisma yang boleh hidup disebabkan oleh cuaca kita, iklim kita iklim berkhatulistiwa. Kita lihat dulu apa itu maksud biodiversity. Dia sebenarnya daripada dua perkataan, bio dan diversity. Bio ni biologi lah, diversity ni kepelbagaian. Di dunia ni, di atas muka bumi ni, kita boleh lihatlah kita ada pelbagai kehidupan. Bermula dengan mikroorganisma, benda-benda hal seni yang kita tak nampak, bakteria, virus, sehinggalah kepada haiwan-haiwan yang besar, contohnya gajah, manusia, dan kita ada pelbagai tumbuhan dan kita juga ada pelbagai hidupan di laut. Jadi banyak organisma ini kita boleh panggil sebagai biodiversity. Apa itu biodiversity? Kepelbagaian organisma. Sama ada mikroorganisma, organisma yang seni ataupun halus. Yang kedua, kita ada haiwan, pelbagai haiwan, dan kita juga ada pelbagai tumbuhan. Di kepelbagaian ini kita sebut sebagai biodiversity. Bagaimana biodiversity boleh wujud? Kerana dia boleh wujud kerana terdapat pelbagai habitat dan cuaca di muka bumi. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Contohnya, penguin. Penguin dia boleh hidup di kutub utara. Maksudnya dia boleh menyesuaikan diri dalam keadaan yang sejuk. Manakala unta boleh hidup di kawasan padang pasir gurun sebab dia boleh sesuai. Dia sesuai untuk hidup di kawasan yang panas dan kering. Jadi organisma ini berbeza. Jadi dia perlu ada ciri-ciri yang berbeza supaya dia boleh sesuaikan diri mengikut habitat masing-masing. Unta dia tak boleh hidup di kutub utara sebab terlampau sejuk kerana dia sesuai untuk cuaca yang panas dan kering. Seterusnya, biodiversity juga meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Pada peringkat genetik, contohnya DNA, kepelbagaian genetik ialah kepelbagaian dalam spesies mengikut variasi gen mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Mengapa biodiversity ini penting? Apakah kepentingan biodiversity kepada kita? Biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Dia adalah khazanah yang kita memang sudah dapat dari turun-temurun. Dia tidak ternilai dan dia adalah warisan alam semula jadi. Jadi kita harus kekalkan apa yang kita dapat. Yang pertama, apa kepentingan biodiversity? Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Contoh paling senang adalah manusia. Kita dalam kehidupan seharian kita perlukan makanan dan minuman. Jadi dari mana kita boleh dapat makanan dan minuman? Minuman adalah air. Dan makanan, setiap hari kita makan nasi, dan kita perlukan lauk.
lauk ayam, lauk ikan, lauk daging. Jadi itu semua adalah sumber daripada kita punya biodiversity. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contohnya sayur. Sayur boleh beri mineral, vitamin kepada kita. Nasi, mi, roti, dia boleh bagi sumber karbohidrat sebagai tenaga kepada manusia. Haiwan pun sama. Haiwan pun memerlukan makanan untuk hidup. Daripada mana dia boleh dapat makanan tu? Ada daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan itu sendiri. Yang kedua, kenapa biodiversity itu penting? Untuk keseimbangan alam. Kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Sebagai contoh, lebah. Lebah dia memerlukan madu. Madu tu dapat daripada tumbuhan iaitu bunga. Dan interaksi contohnya harimau. Harimau makan rusa. Jadi rusa itu adalah memang makanan untuk harimau. Dan contoh yang seterusnya manusia. Manusia sentiasa membiak sama dengan haiwan lah. Bila yang orang yang lebih tua, bila dia mati, ada juga lahir bayi yang baru. Jadi ini akan memberikan keseimbangan kepada alam semula jadi. Yang ketiga, biodiversity juga boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi. Tempat untuk kita beriadah. Contohnya kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Contoh yang paling dekat dengan awak adalah Terap. Dekat Terap tu ada pine forest tu. Jadi di situ adalah kawasan yang kaya dengan biodiversity. Dia ada tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Dia ada tempat kawasan yang menarik. Jadi kawasan itu boleh jadikan sebagai tempat rekreasi. Contoh lain adalah kawasan air terjun. Jadi tempat-tempat itu boleh dijadikan sebagai tempat untuk beriadah, rekreasi. Seterusnya, biodiversity juga penting dalam bidang perubatan. Kita tahu tumbuhan-tumbuhan herba boleh digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Sebagai contoh, halia. Halia boleh digunakan untuk merawat ataupun membuang angin. Dan ada lagi banyak-banyak tumbuhan lain yang memang kita boleh guna sebagai medium untuk berubat. Kemudian biodiversity sebagai bahan mentah dalam industri. Contoh kayu balak, buluh dan rotan. Ketiga-tiga ini adalah contoh hasil hutan yang mana kita boleh guna untuk membuat alat muzik, membuat perabot, kayu-kayu serta untuk membina bangunan. Dan yang keenam adalah biodiversity juga penting dalam bidang pendidikan, di mana manusia boleh mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik. Manusia sentiasa mengkaji apa yang dikaji, mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan tempat yang ada pelbagai biodiversity, pelbagai organisma. Jadi kita ada banyak kelebihan untuk menggunakan sumber-sumber itu sebagai sumber bahan mentah kita lah. Jadi disebabkan kelebihan itu, kita perlu menguruskan biodiversity kita secara berkesan. Sebagai contoh yang dalam gambar kamu nampak, itu adalah kayu balak. Kayu balak ini memang ada kepentingan kepada kita. Contohnya untuk membuat perabot, untuk membuat bangunan. Tapi jika ia digunakan secara meluas tanpa pengurusan yang baik, lama-kelamaan sumber itu akan hilang. Jadi ia akan memberi satu kesan yang tidak baiklah kepada Malaysia. Jadi kita perlu uruskan secara baik dan berkesan. Aktiviti penyahutanan ataupun penebangan hutan ini perlu dikawal supaya kita boleh memelihara biodiversiti kita daripada kepupusan.
Okey, apakah kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversiti? Okey, yang pertama, mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Okey, Malaysia kita ada akta, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Akta ini adalah bertujuan untuk melindungi hidupan-hidupan liar yang terancam, supaya tidak terus pupus. Bila pupus, generasi akan datang tak akan kenal apa itu harimau bintang contohnya. Jadi aktiviti pembunuhan ataupun pemerdagangan haiwan ini perlu diharamkan supaya spesies ini tidak pupus. Sebagai contoh, kulit haiwan boleh dijadikan untuk membuat pakaian ataupun membuat barang perhiasan, ataupun contoh buat handbag, buat dompet. Ataupun yang kedua, tanduk ataupun gading gajah, tanduk rusa. Itu boleh dijadikan sebagai hiasan. Bila kita nak guna benda tu sebagai hiasan, kulit sebagai nak buat handbag, semestinya kita perlu bunuh haiwan tersebut. Jadi ini akan menyebabkan haiwan tersebut terancam dan akhirnya pupus. Jadi aktiviti ini perlu diharamkan. Kalau ada yang buat juga, dia perlu didenda. Itu yang ada dalam Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Yang kedua, melindungi habitat dengan cara mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanktuari hidupan liar. Contoh zoo negara. Zoo negara itu sebenarnya bukanlah satu tempat pelancongan semata-mata, tetapi dia adalah tempat untuk melindungi haiwan-haiwan ni daripada terus diburu dan akhirnya pupus. Selain untuk tujuan melindungi haiwan tersebut, dia juga boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan supaya generasi akan datang boleh datang melawat dan tengok haiwan-haiwan yang mereka tak biasa tengok. Contohnya harimau bintang yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, biodiversiti juga boleh dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih. Mewujudkan satu tapak semayan untuk menyemai anak-anak benih supaya boleh membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Disebabkan banyak sudah hutan yang digondol ataupun hutan yang sudah ditebang. Jadi cara yang terbaik adalah kita tanam semula anak-anak pokok supaya di masa akan datang pokok tu akan terus ada untuk memastikan kita mempunyai sumber bahan mentah yang sentiasa berterusan. Ini adalah bunga Rafflesia. Salah satu spesies yang dikatakan sudah hampir pupus dan banyak generasi yang sudah tidak kenal apa itu bunga Rafflesia. Selain tu, spesies orang utan pun sudah semakin pupus. Jadi spesies-spesies ini perlu dilindungi. Dengan cara kita haramkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Yang ini mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanktuari hidupan liar. Semua ini untuk memastikan habitat ataupun spesies ini tidak diganggu. Kemudian program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih, semai anak benih pokok dan pusat penetasan penyu. Yang ni ada di Terengganu. Kita tahu penyu adalah satu spesies yang hampir pupus. Kura-kura kita tahu banyak, tapi penyu adalah satu spesies yang hampir pupus. Dia tak banyak dah. Dan dia wujudkan satu pusat untuk menetaskan penyu. Bila dah menetas, dia lepaskan anak-anak penyu tu ke laut. Sebab itu telur penyu sebenarnya tidak boleh dijual. Dia bukan tidak boleh dimakan, tetapi tidak boleh dijual. Sebab telur penyu itulah yang akan jadi anak penyu. Jika dijual dan dimakan, maka spesies penyu ni akan semakin pupus. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik ini adalah spesies yang hidup berkelompok.
di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik yang ada di Malaysia ialah bunga pakma. Okey, yang ni awak kenal tak kenal? Okey, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pigmi. Okey, gajah kerdil Borneo. Jadi antara haiwan dan tumbuhan yang saya sebut ini adalah haiwan yang sudah semakin tidak ada di Malaysia. Itu adalah spesies endemik. Jadi spesies ini perlu dilindungi supaya nanti dia tak pupus dan generasi akan datang akan kenal. Ini adalah bunga pakma, bunga Rafflesia, periuk kera, penyu belimbing dan harimau Malaya. Okey, ini adalah gajah kerdil Borneo. Jadi untuk hari ini, kamu telah belajar apa itu maksud biodiversity, kepelbagaian organisma yang ada di muka bumi. Okay. Dan apakah kepentingan biodiversity ini kepada dunia lah, kepada bumi. Okay. Yang pertama tadi adalah sebagai kita punya sumber makanan. Okay. Kita tahu makanan ni kita perlu untuk teruskan hidup. Yang kedua, untuk keseimbangan alam. Yang ketiga, sebagai tempat rekreasi. Yang keempat, untuk sumber perubatan kita. Yang kelima, sebagai bahan mentah industri. Dan yang keenam adalah untuk tujuan pendidikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.